Ujaran mengkudu berbias kesuma, dicelah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di atas talian kita bersua. Mencari timba si anak dara, di bawah sarung burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton. Saya Nozurina binti Kasim selaku moderator pada sesi keempat bagi pembentangan kajian asas Konvensyen Penyelidikan R&D dan Inovasi Pendidikan 2022 atau KON-PPI kali kedua tahun 2022 di saluran 8. Terlebih dahulu, ada baiknya saya memperkenalkan barisan juri yang turut serta dalam sesi pembentangan kajian asas hari ini. Kita mulakan dengan juri yang pertama. Yang dihormati Dr. Kamarudin bin Ilyas dari Institut Pendidikan Guru Malaysia. Manakala juri yang kedua, yang dihormati Dr. Nurul Fatni binti Abdul Syukur dari Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar pembentangan yang pertama dari Dr. Raina Bintangkui, dari Institut Pendidikan Guru dengan kertas kajiannya yang bertajuk Keberkesanan Minecraft terhadap pencapaian dan minat murid dalam pecahan. Dipersilakan. Salam sejahtera. Saya Dr. Raina Bintangkui dari IPG Kampus Keningau akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Keberkesanan Minecraft terhadap pencapaian dan minat murid dalam pecahan. Sebagai pendahuluan, pengintegrasian TMK atau Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam bidang pendidikan adalah sesuatu yang perlu bagi mencetus pelaksanaan PDP berasaskan teknologi bagi menggalakkan berlakunya PDP aktif dan berkesan, merangsang dan meningkatkan pemahaman murid terhadap sesuatu subjek, meningkatkan tahap kebat menganalisis, menilai dan mencipta dalam kalangan murid, serta untuk menjadikan PDP atau pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan dan menarik. Justru permainan digital merupakan suatu bentuk TMJ yang berupaya mentransformasi PDP. Terdapat 4 kenyataan masalah yang diketengahkan dalam kajian ini. Yang pertama, murid lemah dalam penguasaan konsep pecahan sehingga memberi kesan kepada pencapaian murid dalam matematik khususnya dalam pentaksiran antarabangsa TIMSS. Yang kedua adalah miskonsepsi nombor bulat, yaitu murid cenderung melakukan operasi penambahan dan penolakan pecahan berpandukan konsep nombor bulat kerana menganggap bahawa konsep nombor bulat boleh diaplikasi secara langsung terhadap pecahan. Yang ketiga, murid kurang mahir dalam penyelesaian masalah pecahan, yaitu murid menambah atau menolak secara terus, pengangka dengan pengangka, dan penyebut dengan penyebut. Dan yang keempat, tidak minat tajuk pecahan, yaitu murid menganggap bahawa pecahan merupakan suatu tajuk yang sukar untuk difahami dan dikuasai. Justru, Minecraft dilihat sebagai penyelesaian kepada permasalahan tersebut. Minecraft merupakan sebuah permainan digital bercirikan sandbox yang mana aktiviti manipulasi dalam Minecraft berpotensi memperkukuh konsep pecahan. Kajian lepas menunjukkan bahawa Minecraft berpotensi merangsang dan menyokong pembelajaran murid, serta berpotensi memperkukuh penguasaan konsep pecahan, serta menarik minat murid terhadap PDP pecahan. Terdapat 2 objektif kajian dalam kajian ini, manakala terdapat 3 hipotesis kajian dalam kajian ini. Kaedah kajian yang digunakan adalah kaedah kuantitatif menggunakan reka bentuk kuasi eksperimen ujian pra dan ujian pasca kumpulan-kumpulan tidak seimbang. 30 orang murid tahun 3 sebuah sekolah rendah di daerah Kuala Penyu terpilih sebagai sampel kajian dan menurut Carr dan Manningham, saiz sampel sebanyak 30 adalah dianggap mencukupi bagi sesuatu kajian. Persampulan kluster digunakan melibatkan 2 blok kelas sedia ada dengan 14 orang murid terpilih sebagai kumpulan kawalan, manakala 16 orang murid terpilih sebagai kumpulan rawatan. Prosedur kajian melibatkan 7 minggu pelaksanaan yang melibatkan guru matematik yang sama untuk kedua-dua kumpulan. Langkah pertama melibatkan ujian pra, manakala langkah kedua melibatkan pelaksanaan kajian iaitu PDP
pecahan selama 4 minggu. Langkah ketiga melibatkan pentadbiran ujian pasca, manakala langkah keempat melibatkan pentadbiran soal selidik. Instrumen kajian yang terlibat adalah ujian pra, ujian pasca, dan set soal selidik. Ujian pra dan ujian pasca itu terdiri daripada 15 item respons terhad yang dibina berpandukan JSU pecahan tahun 3. Manakala set soal selidik pula adalah untuk mengenal pasti keupayaan Minecraft untuk meningkatkan minat terhadap pecahan. Diadaptasi dari kajian Johari dan Nor Suryani 2011, mengandungi 8 item serta dianalisis berdasarkan skala Likert 5 poin. Bagi kesahan muka pula, ujian pra dan ujian pasca telah melalui kesahan muka dan kesahan kandungan. Manakala set soal selidik pula telah melalui kesahan muka dan juga kesahan kandungan. Kebolehpercayaan ujian pra ditentukan selepas kajian rintis berdasarkan tahap persetujuan antara penilai, iaitu 2 orang guru matematik telah bertindak sebagai penilai dan kebolehpercayaan tersebut ditentukan berdasarkan nilai Cohen-Kappa. Objektif kajian yang pertama dianalisis menggunakan statistik inferensi, iaitu ujian T 2 kumpulan sampel tak bersandar bagi mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan signifikan dalam minimarkah pencapaian ujian pasca. Manakala objektif kajian kedua pula dianalisis menggunakan statistik deskriptif berdasarkan min dan sisihan piawai, iaitu bagi mengenal pasti tahap minat murid terhadap PDP pecahan menggunakan Minecraft. Berikut ditunjukkan bagaimana Minecraft digunakan di dalam PDP pecahan, iaitu membantu murid untuk memvisualisasi konsep pecahan dengan lebih jelas, mencetus pelaksanaan pengajaran atau pembelajaran sambil bermain, interaktif dan menghiburkan, serta menggalakkan berlakunya aktiviti hands-on. Dapatan kajian. Berdasarkan hipotesis yang pertama, hipotesis nol gagal ditolak. Ini menunjukkan tidak terdapat perbezaan signifikan, yaitu murid mengalami peningkatan markah pencapaian yang minima apabila menjalani PDP pecahan menggunakan kaedah konvensional. Bagi hipotesis nol yang kedua pula, hipotesis nol ditolak, yaitu terdapat perbezaan signifikan. Ini menunjukkan murid mengalami peningkatan markah pencapaian yang optimum apabila menjalani PDP pecahan menggunakan Minecraft. Manakala hipotesis nol yang ketiga pula adalah hipotesis nol ditolak, yaitu terdapat perbezaan signifikan, di mana murid mengalami peningkatan markah pencapaian yang optimum apabila menjalani PDP pecahan menggunakan Minecraft. Bagi tahap minat murid terhadap PDP pecahan menggunakan Minecraft pula adalah dapatan menunjukkan bahawa murid menunjukkan tahap minat yang tinggi, iaitu purata min adalah 4.03, menunjukkan bahawa tahap minat murid berada di tahap yang tinggi. Perbincangan. Pencapaian murid dapat ditingkatkan secara optimum melalui penggunaan Minecraft, dan juga minat murid terhadap PDP pecahan meningkat dengan penggunaan Minecraft. Sebagai kesimpulan, penggunaan Minecraft dalam PDP pecahan berupaya meningkatkan pencapaian murid dalam matematik, khususnya pecahan, menjadikan persekitaran pembelajaran menarik dan interaktif, serta meningkatkan minat murid terhadap PDP pecahan. Sekian saja pembentangan dari saya. Sekian, terima kasih.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan kedua iaitu kumpulan Mathalions yang diketuai oleh Nashariza alias Wan Nashariza binti Wan Ahmad dari Kolej Matrikulasi Kejuruteraan Pahang dengan tajuk Meningkatkan Prestasi Pelajar dalam Pembelajaran Vektor dengan menggunakan Mathalions. Dipersilakan. Matlamat pendidikan matematik adalah untuk memperkembangkan pemikiran mantik, analitis, bersistem dan kritis, kemahiran penyelesaian masalah serta kebolehan menggunakan ilmu pengetahuan matematik supaya individu dapat berfungsi dalam kehidupan seharian dengan berkesan. Dalam silibus matematik SM015 dan SM025, pengamiran dan pembezaan adalah dua topik yang perlu pelajar kuasai. Penggunaan unsur multimedia berupaya meningkatkan minat, pencapaian pelajar secara akademik dan tahap penguasaan kemahiran yang difokuskan. Andaian, nilai dan kepercayaan. Pelajar telah mempelajari konsep asas vektor sejak sekolah menengah. Pengkaji telah mencipta aplikasi multimedia yang sesuai yang mengandungi latih to be dalam bentuk permainan. Rasa bosan dan fobia pelajar dapat dihindarkan semasa pembelajaran topik vektor. Model kajian yang telah digunakan ialah reka bentuk kajian tindakan model Lewin 1948. Ia mempunyai 4 fasa iaitu tinjauan awal, merancang, melaksana tindakan dan pemerhatian. Refleksi daripada amalan PDP yang lalu mengatakan dari sudut pensyarah agak kecewa apabila melihat jawapan yang dipersembahkan oleh pelajar. Refleksi dari segi pelajar pula, pelajar sering mengeluarkan perkataan tidak faham bagaimana hendak menjawab soalan. Dan aspek lain pula, pada setiap tahun, pensyarah menghadapi masalah yang sama iaitu berdepan dengan masalah pelajar yang tidak faham asas vektor. Kajian ini berfokus kepada pelajar yang tidak dapat menguasai topik vektor dan tidak mendapat markah yang agak baik dalam penilaian berterusan. Pemahaman dan penguasaan konsep asas yang baik di dalam tajuk ini boleh membantu pelajar meningkatkan prestasi dalam peperiksaan akhir semester. Bagi objektif umum, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah vektor dengan menggunakan aplikasi Mathalions. Objektif khusus pula, meningkatkan 100% kemahiran menyelesaikan masalah vektor pelajar dan meningkatkan 100% pencapaian dalam PSPM. Kumpulan sasaran bagi kajian ini ialah 2 orang pelajar daripada kelas EB5T5. Pelajar-pelajar ini telah dipilih berdasarkan pencapaian mereka dalam ujian penilaian sumatif 1 pada semester 2 di mana mereka gagal dalam ujian tersebut. Pelaksanaan tindakan. Kaedah mengutip data ialah dengan memberi 10 soalan latih to be konsep asas kalkulus kepada pelajar. Selepas itu, ujian pra telah dilakukan dan juga temu bual. Analisis tinjauan masalah pula ialah dengan memeriksa soalan latih to be pelajar, menjalankan ujian pra dan menjalankan temu bual. Dalam aktiviti PDP, ia dilaksanakan selama 3 minggu. 2 waktu sesi PDP diperuntukkan untuk pelajar menggunakan aplikasi Mathalions. Bahan-bahan yang telah digunakan ialah soalan-soalan yang telah digubal sendiri mengikut aras kesukaran yang telah ditetapkan. Dan strategi pengajaran ialah dengan menyebarkan kepada pelajar tautan Mathalions yang berkaitan dengan topik vektor. Selepas itu, melakukan ujian pos kepada 2 pelajar untuk menilai keberkesanan Mathalion. Berikut merupakan paparan aplikasi Mathalion. Justifikasi bagi teknik yang digunakan. Pelajar lebih cenderung untuk belajar menerusi pembelajaran berasaskan permainan ataupun game-based learning. Ia juga dapat mengurangkan tekanan pelajar kerana pelajar sambil bermain dapat meningkatkan semangat bersaing pelajar serta dapat memberi motivasi kepada pelajar. Ia juga dapat menjimatkan masa, tenaga dan perbelanjaan kerana tidak perlu lagi memberi buku latihan untuk membuat ulang kaji. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, markah ujian pos telah menunjukkan peningkatan dalam kemahiran konsep asas menyelesaikan vektor setelah pelajar menggunakan aplikasi Mathalions dalam pembelajaran matematik.
Antara kekuatan bagi aplikasi Mathilians ialah pelajar lebih mudah memahami konsep asas vektor dengan menggunakan game-based learning. Ia juga dapat menjimatkan pembelajaran untuk membeli buku latihan dan membantu peningkatan bilangan pelajar yang memperolehi grade B ke atas. Kelemahannya pula ialah ia memerlukan usaha dan masa pensyarah yang lebih untuk membentuknya dan kekangan dari segi spesifikasi telefon bimbang yang digunakan oleh pelajar. Cadangan bagi kajian lanjutan ialah perancangan yang lebih terperinci, sistematik dan memerlukan kepakaran tertentu dan masa yang mencukupi untuk menghasilkan impak yang lebih tinggi. Peningkatan markah yang diperoleh oleh 2 orang pelajar dalam kajian ini membuktikan bahawa kaedah aplikasi Mathilians amat sesuai digunakan untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah vektor dalam kalangan pelajar. Melalui kajian ini, pensyarah dapat mengenal pasti masalah pembelajaran dan pelajar lebih mudah memahami isi kandungan pelajaran dengan adanya kaedah pembelajaran digital yang sentiasa boleh dicapai tanpa mengira masa dan tempat. Kesimpulannya, dapat dinyatakan bahawa penggunaan aplikasi Mathilians dapat membantu pelajar dalam pembelajaran, menyelesaikan masalah vektor dan memberi impak yang memberangsangkan dalam prestasi pencapaian ujian penilaian sumatif dan peperiksaan semester program matrikulasi.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan ketiga, iaitu kumpulan Tim Duan, diketuai oleh Amir Ashraf bin Abu dari SK Sungai Duan. Tajuk pembentangan, pasang surut perhatian murid sekolah rendah. Dipersilakan. Selamat petang dan salam sejahtera. Kami daripada SK Sungai Duan ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu pasang surut perhatian murid sekolah rendah. Kami terdiri daripada 3 guru iaitu Cikgu Amir Ashraf, Cikgu Jacqueline dan juga Cikgu Abriel. Sesi pembelajaran dan pembelajaran bukan pada pelibatan aktif dan fokuskan murid. Antaranya wujud kajian antara pembelajaran dan perhatian murid yang telah lama dikenal pasti. Oleh itu, bagi memastikan murid suka melaksanakan PDPC yang berkesan adalah dengan wujudnya tahap perhatian yang tinggi. Perhatian murid didapati semakin menurun sepanjang sesi pembelajaran berlangsung dan terdapatnya sekitar gangguan apabila semakin lama kelas berlangsung semakin kerap perkitaran tersebut berlaku. Walaupun telah wujud banyak instrumen konvensional untuk mengukur perhatian murid menggunakan soal serigala, namun instrumen tersebut kurang sesuai bagi murid kerana tidak dipahami sepenuhnya oleh murid sekolah rendah. Hal ini berlaku kerana kebanyakan kajian sebab ini merupakan kajian yang dilakukan kepada pelajar Institut Pendidikan Tinggi yang menggunakan bahasa yang tinggi. Oleh sebab itu, kami akan menggunakan instrumen yang dibina sendiri. Bagi mereka bentuk kajian pula adalah data menggunakan data primer daripada sumber asal yang berbentuk tinjauan dan juga menggunakan data kuantitatif. Instrumen yang dibina oleh pekaji sendiri setelah membuat kajian notis mendapati instrumen tersebut mempunyai kali kesan 0.804 manakala alpha 0.0841 yang menunjukkan bahawa kesahan dan kebolehpercayaan instrumen tersebut adalah wujud. Selain daripada tersebut, kesimpulan data dari kajian ini menggunakan 20 murid tahun 3 dengan tahap keyakinan 95% dengan selar keyakinan 5%. Program yang digunakan untuk menganalisis data ialah SPSS 22 dan statistik deskriptif yang menggunakan untuk yang telah diambil dalam kajian ini adalah frekuensi dan peratus murid, manakala statistik inferensi digunakan yang dikehendaki menggunakan ujian Sheffield-Wade bagi kenormalan data, ujian Levin bagi memastikan data homogenis, manakala tahap perhatian murid dikaji menggunakan ujian T tidak bersandar dan ujian T bersandar. Dapatan kajian mendapati 60.2% adalah tahap perhatian murid SK Sungai Duan yang masih lagi berada pada tahap sederhana. Hingga di sebelah kanannya adalah profil responden iaitu frekuensi dan peratus bagi profil responden. Dapatan kajian inferensi pula menunjukkan ujian Sheffield-Wade menunjukkan semua data bertabur secara normal, manakala ujian Levin menunjukkan semua data adalah homogenis. Ujian T tidak bersandar pula menunjukkan tidak terwujudnya perbezaan antara kelas pemulihan dengan kelas perdana dan juga tidak wujudnya perbezaan perhatian antara murid lelaki dengan perempuan. Manakala ujian T bersandar menunjukkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara murid sebelum dengan selepas sihat, manakala tidak wujudnya perbezaan yang signifikan antara murid pada awal pagi sehingga dengan murid 2 jam selepas berlakunya sesi PDPC. Daripada hasil kajian tersebut mendapati bahawa wujudnya satu tahap perhatian yang agak konsisten dan rehat bagi setiap individu dan menyokong bahawa tahap perhatian murid berubah mengikut situasi semasa sama ada meningkat dan menurun. Oleh itu, wujudnya satu keperluan untuk mengenal pasti nilai ambang murid memberi perhatian dengan wujudnya gangguan dalam kelas. Ini untuk memastikan murid yang sensitif dapat diberikan perhatian oleh guru dengan perhatian yang sesuai. Tidak wujud pula perbezaan yang signifikan antara murid berlainan jantina dan juga tidak wujud perbezaan yang signifikan antara tahap perhatian antara murid perdana dan kajian teori sebelum ini adalah teori penapis yang mengatakan hanya satu input saja yang dapat diterima pada satu masa. Namun daripada kajian kami mendapati teori pelemahan oleh Anna Treisman 1964 adalah lebih sesuai di mana semua data ataupun sensori daripada mata, daripada telinga, semuanya dapat diterima oleh kita, namun pada masa yang sama ia bergantung kepada apa yang dikehendaki ataupun apa yang
dijangkakan oleh murid ataupun individu tersebut. Bagi sesuatu yang dijangkakan oleh murid, maka data ataupun sensori yang diterima akan semakin ditingkatkan, semakin dikuatkan, semakin diberi perhatian. Namun bagi yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki, maka data tersebut tidak akan diterima dan dilemahkan. Jadi tahap perhatian murid akan semakin rendah. Dalam kes ini, dalam kajian ini mendapati bahawa murid pada awal pagi masih lagi belum bersedia untuk belajar. Jadi sensori yang mereka dapat daripada guru tidak akan diterima, semakin dilemahkan sehingga mereka kurang memberi perhatian dalam kelas. Oleh itu, terdapat beberapa cadangan, iaitu cadangan praktikal kita adalah untuk mengatur jadual, meletakkan subjek iringan pada awal dan kemudiannya subjek yang lebih berat. Dan juga cadangan kajian untuk mereplikasi kajian institut tinggi dengan instrumen baru bagi murid sekolah rendah dan mencari nilai ambang tahap perhatian murid yang mampu melakukan tugasan dalam gangguan. Bagi mengenal pasti murid sensitif, mengkaji pola tahap perhatian murid sepanjang waktu persekolahan dan juga menilai semula cara PDPC bagi dan juga rehat yang dilaksanakan yang mampu membawa kesimpulannya di sini adalah instrumen ini mempunyai kesahan dan kebolehan percayaan yang baik, namun masih perlu diperbaiki. Walaupun wujud perbezaan yang signifikan antara kumpulan murid perdana dengan pemilihan, namun perbezaan individu yang ketara wujud dan perlu diambil perhatian terutamanya oleh guru pemilihan. Guru tidak boleh terlalu cepat dalam mengejar objektif PDPC dan mengikut langkah yang terutamanya iaitu self-induksi untuk memastikan murid telah bersedia untuk mengikuti sesi PDPC dan bukannya terlalu cepat. Kajian ini hanya pembukaan dan diharap membuka jalan bagi kajian lain di masa hadapan dalam topik perhatian serta perubahan sistemik pada dunia pendidikan Malaysia. Sekian, terima kasih.
Majlis diteruskan lagi dengan pembentangan yang keempat. Dijemput ketua kumpulannya, Fauziah Laili binti Masri dari kumpulan Etik Sains KMS, Kolej Matrikulasi Selangor dengan tajuk Tingkah Laku dan Kesedaran terhadap Aktiviti Plagiat dalam Penulisan Akademik di kalangan pelajar Kolej Matrikulasi Selangor. Dipersilakan.
Sekali lagi dengan menjemput kumpulan kelima dari kumpulan Daniels yang diketuai oleh Nik Asniah binti Nik Abdullah dari Kolej Matrikulasi Kelantan dengan tajuk Penggunaan Kaedah 5B dalam tugasan kumpulan bagi kursus pengajian am matrikulasi dan dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nik Asmiah binti Nik Abdullah dari Unit Pengajian Matrikulasi Kolej Matrikulasi Kelantan. Kajian ini bertajuk Penggunaan Kaedah 5B dalam tugasan kumpulan khusus pengajian matrikulasi dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerja berkumpulan. Melahirkan pelajar ataupun graduan yang berdaya saing dan mempunyai ciri-ciri yang diinginkan oleh pihak universiti awam dan majikan adalah antara cabaran yang perlu diambil perhatian oleh institusi pendidikan, termasuklah bahagian matrikulasi. Kursus pengajian matrikulasi adalah kursus wajib yang dipertanggungjawabkan untuk membantu dan menyediakan platform yang terbaik kepada pelajar dalam meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan. Ini kerana kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan ataupun kerja berkumpulan adalah antara kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh pelajar sebagai persiapan untuk menempuh alam universiti dan pekerjaan. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti pelaksanaan kaedah 5B dalam tugasan kumpulan khusus pengajian matrikulasi dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerja berkumpulan. Kaedah 5B ini adalah merupakan 5 proses yang perlu dilalui oleh setiap pelajar dalam menyiapkan kerja berkumpulan, iaitu berkumpulan, berperanan, bincang, buat dan bentang. Di mana proses 5B ini dapat memberi peluang kepada pelajar untuk menilai tahap komunikasi dan kerja berkumpulan yang ada pada diri seorang pelajar. Persoalan kajian, adakah pelaksanaan kaedah 5B dalam tugasan kumpulan khusus pengajian matrikulasi dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerja berkumpulan? Reka bentuk kajian ini adalah dijalankan adalah secara kuantitatif berbentuk deskriptif di mana responden terdiri daripada 100 orang pelajar di bawah sediaan saya iaitu pelajar semester 2 sesi 2021-2022. Kajian ini menggunakan reka bentuk kajian secara tinjauan dengan menggunakan borang soal. Borang soal sidik telah digunakan sebagai instrumen kajian di mana dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu 5 soalan berkaitan dengan kemahiran komunikasi dan 5 soalan berkaitan dengan kemahiran kerja berkumpulan. Soal sidik ini menggunakan 4 skala Likert iaitu amat tidak setuju, setuju dan amat. Untuk penganalisaan data di mana data yang telah dikumpul akan dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan perisian SPSS. Bagi penentuan tahap keadilan prosedur dan keadilan pengagihan, pengkelasan 3 skala telah digunakan iaitu tinggi, sederhana dan rendah. Itu mengikut kajian Zainuddin 2007. Di mana kita dapat lihat julat min 1 hingga 2 adalah peringkat rendah, 2.01 hingga 3.0 sederhana dan 3.01 hingga 4 adalah tinggi. Bagi dapatan kajian itu di bawah item kemahiran komunikasi, kita dapat lihat kelima-lima item mencatat skor min tahap yang tinggi iaitu dengan bacaan min 3.01 ke atas dan kita dapat lihat item kemahiran komunikasi yang paling tinggi ialah item 4 iaitu dengan skor min 3.7 di mana pelajar menyatakan kaedah 5B membolehkan saya dapat berkomunikasi dengan baik bersama dengan ahli kumpulan. Ini menunjukkan kaedah 5B telah memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan kemahiran komunikasi. Dengan terbukti juga skor min keseluruhan untuk kemahiran komunikasi juga berada pada tahap yang tinggi iaitu dengan bacaan 3.46.
Dapatan untuk kerja berkumpulan, kita dapati kelima-lima item mencatat skor MIM pada tahap yang tinggi, iaitu melebihi bacaan 3.01. Dan kita lihat item yang paling tinggi iaitu item 4 yang mencatat skor MIM 3.7, di mana pelajar menyatakan kaedah 5P membolehkan saya memberi dan berkongsi idea yang sangat kreatif. Dan kita dapat lihat skor MIM keseluruhan bagi kerja berkumpulan mencatat sebanyak 3.7. Berdasarkan perbincangan untuk kajian ini, kita dapati pelajar matrikulasi mempunyai tahap yang berbeza iaitu dari segi komunikasi, keyakinan diri dan kemantapan diri. Antara faktor terdapatnya perbezaan dari segi pengetahuan, pengalaman dan kekuatan diri sendiri pelajar itu. Kajian ini telah meneroka satu kaedah yang terbaik dan efektif dalam membantu pelajar untuk meningkatkan kemahiran komunikasi dan kerja berkumpulan. Sebagai kesimpulan, bahagian matrikulasi sentiasa berpandangan jauh untuk melahirkan pelajar yang berpotensi diri dengan pengisian ilmu yang lengkap untuk pembelajaran sepanjang hayat. Saya sebagai pengkaji perlu memikirkan sesuatu untuk merealisasikan hasrat bahagian matrikulasi sekaligus melahirkan pelajar yang cemerlang dari aspek akademik dan insaniah. Dengan ini, kaedah 5P telah dipraktikkan kepada pelajar dalam meningkatkan kemahiran insaniah iaitu kemahiran komunikasi dan kerja berkumpulan. Dengan kaedah ini, pelajar dan pensyarah dapat mewujudkan pembelajaran yang bermakna dalam menerajui kejayaan masa hadapan, terutamanya apabila pelajar berada di universiti dan alam kerjaya kelak. Saya rasa itu sahaja pembentangan saya kali ini. Sekian, terima kasih.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput kumpulan ke-6 dari Kolej Matrikulasi Kelantan yang diketuai oleh Muhammad Yusri bin Abidin dengan nama kumpulan Kumpulan 10. Tajuk pembentangan ialah Kajian Kes Kemahiran Sosial Pelajar Semasa Era Pandemik. Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan satu kajian kes yang bertajuk Kemahiran Sosial Pelajar Semasa Era Pandemik. Berikut adalah kandungan yang akan dibentangkan pada pembentangan kali ini. Pertama, penyataan masalah yang berlaku di era COVID. Antaranya ialah kemahiran sosial merupakan satu aset yang sangat berharga kepada pelajar bagi membolehkan mereka berinteraksi secara betul dalam komuniti. Kedua, pelajar boleh memperolehi kemahiran sosial melalui proses sosialisasi dengan persekitaran sekeliling. Dan proses ini hanya boleh dicapai apabila keadaan adalah normal. Ketiga, oleh kerana wabak pandemik masih berterusan, telah membataskan pergaulan pelajar berinteraksi dan telah berubah kepada interaksi secara atas talian atau media sosial. Dan yang keempat, perubahan kaedah pembelajaran daripada konvensional secara kelas dan bersemuka ke kaedah pembelajaran secara atas talian telah mempengaruhi psikologi dan sosial pelajar. Objektif bagi kajian ini ialah untuk meninjau 3 aspek sahaja, iaitu pertama, untuk meneliti tahap kemahiran sosial pelajar semasa pandemik COVID-19 di KMKT ataupun Kolej Matrikulasi Kelantan yang mengambil subjek sains komputer. Objektif kedua, membandingkan tahap kemahiran sosial pelajar KMKT yang mengambil subjek sains komputer daripada aspek perbezaan jantina. Dan yang ketiga, membandingkan tahap kemahiran sosial pelajar KMKT yang mengambil subjek sains komputer daripada aspek program SDS dan SES. Seterusnya, persoalan kajian. Soalan kajian pertama ialah apakah tahap kemahiran sosial pelajar Kolej Matrikulasi Kelantan yang mengambil subjek sains komputer semasa era pandemik. Diikuti soalan kajian kedua untuk melihat adakah tahap kemahiran sosial pelajar KMKT yang mengambil subjek sains komputer daripada aspek perbezaan jantina dan menggunakan hipotesis null, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam min kemahiran sosial pelajar mengikut jantina. Manakala soalan kajian ketiga kita ingin melihat adakah terdapat perbezaan tahap kemahiran sosial pelajar KMKT yang mengambil subjek sains komputer daripada aspek program SDS dan SES. Dan hipotesis H2, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam min kemahiran sosial pelajar mengikut program SDS dan SES. Dalam kertas kajian ini, penyelidik menggunakan teori dipertingkatkan berasaskan social skill inventory, iaitu dengan menggunakan model kajian ini diadaptasi dari OLAS ET pada tahun 2009 yang berasaskan model yang dikemukakan melalui social skill inventory, yang mana 5 item telah diambil, iaitu kemahiran perbualan dan mudah bersosial, pendedahan kepada orang tidak dikenali dan berdepan situasi baru, kemahiran empati dan perasaan positif, berani menghadapi risiko, kemahiran sosial, akademik dan kerjaya. Kajian ini bertujuan untuk melihat persepsi pelajar terhadap kesan pandemik
COVID-19 ke atas kemahiran sosial pelajar semasa mengikuti kelas sepanjang tempoh pandemik. Kajian yang dijalankan adalah merupakan satu kajian deskriptif berbentuk tinjauan dan menggunakan pendekatan kajian rentas yang berbentuk data kuantitatif. Reka bentuk kajian menggunakan deskriptif dengan kaedah kajian di mana populasi dan penentuan sampel ditentukan sebanyak 293 responden yang terdiri daripada pelajar modul 2 dan 3 iaitu SDS dan SES. Manakala instrumen kajian 28 item soalan soal sidik telah diberikan kepada pelajar yang mana item soalan mengandungi dua bahagian iaitu bahagian A faktor demografi yang melibatkan 3 soalan dan bahagian B 24 soalan berskala dan 1 soalan terbuka. Manakala prosedur pengumpulan data, pengkaji menggunakan Google Form untuk mendapatkan data daripada sampel dan telah menggunakan Package Scientific Science Social ataupun SPSS versi 21 untuk menganalisis data. Manakala prosedur analisis data dianalisis dengan menggunakan dua cara ataupun dua kaedah. Pertama, analisis statistik deskriptif, di mana pengkaji mengambil kira mean, ratusan dan sisian piawai. Dan kedua, analisis inferensi, iaitu ujian T, iaitu sampel bebas. Ujian kebolehpercayaan juga dilaksanakan yang mana dapatan kebolehpercayaan ataupun kerombak alfa 0.869, iaitu menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi. Dapatan kajian yang pertama berkaitan 5 faktor, yang mana faktor pertama menunjukkan mean 2.07 dan sisian piawai 0.77 menunjukkan ataupun interpretasi sederhana. Yang mana untuk faktor yang kedua, pendedahan kepada orang yang tidak dikenali dan situasi baru, mean 1.96 dan sisian piawai 7.9 menunjukkan interpretasi rendah. Manakala faktor yang ketiga, kemahiran empati dan perasaan positif menunjukkan mean yang tinggi iaitu 3.04 dan sisian piawai ialah 0.74. Manakala faktor yang keempat, berani menghadapi risiko, menunjukkan mean 2.14 dan sisian piawai 0.93, itu dalam interpretasi sederhana lah. Dan yang terakhir, faktor yang kelima, kemahiran kerja dan sosial akademik, mean menunjukkan 2.15 dan sisian piawai ialah 0.84, interpretasi sederhana. Melalui ujian level yang dilakukan, analisis telah menunjukkan keputusan tidak signifikan. Keputusan ini memenuhi andaian convergent variant antara pelajar lelaki dan perempuan dalam kemahiran sosial. Seterusnya merupakan dapatan soalan kajian ketiga, iaitu kajian mengenai perbezaan tahap kemahiran sosial pelajar sains komputer berdasarkan program SDS dan SES. Analisis data menunjukkan mean tahap kemahiran sosial pelajar mengikut program SDS dan SES khusus sains komputer berada pada tahap sederhana. Bagi SES pula, mean score tahap kemahiran sosial pelajar juga berada pada tahap sederhana. Jika dibuat perbandingan, mean score tahap kemahiran sosial pelajar SDL adalah lebih tinggi berbanding mean score pelajar SES. Selain itu, analisis ujian T mengesahkan dapatan mean score sama ada ianya signifikan ataupun tidak. Berdasarkan keputusan, dapatan menunjukkan hipotesis nal kedua berjaya ditolak dan ia mengesahkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam mean pelajar SDS dan SES terhadap kemahiran sosial mereka semasa belajar khusus sains komputer.
Perbincangan. Tahap kemahiran sosial pelajar sains komputer sepanjang pembelajaran dalam pandemik COVID-19 secara keseluruhan adalah sederhana, iaitu masih lagi dalam keadaan yang baik. Kemahiran perbualan dan mudah bersosial pelajar sains komputer berada pada tahap sederhana. Pelajar sains komputer tidak selesa dan tidak yakin bila berada bersama dengan individu yang tidak dikenali atau persekitaran yang baru. Empati dan perasaan positif kepada pelajar berada pada tahap tinggi semasa pandemik. Sampai itu, pelajar mempunyai ketahanan diri yang baik dari segi berani menghadapi risiko. Dan kemahiran kerja dan sosial akademik menunjukkan ianya berada pada tahap yang sederhana. Secara kesimpulannya dapat dikatakan melalui kajian ini kita dapat melihat tahap kemahiran sosial pelajar sains komputer berada pada tahap sederhana semasa melaksanakan pembelajaran sepanjang pandemik COVID-19. Bagi mengurangkan tekanan dan beban kepada pelajar, pensyarah perlu bijak dalam mengawal aktiviti PDP dalam kelas agar pelajar gembira, selesa dan seronok belajar. Aspek sosial dan sokongan keluarga memberi hubungan positif terhadap pencapaian pelajar. Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput pembentang yang ketujuh, kumpulan EXC Excellent Chemist, diketuai oleh Dr. Salwati binti Yaakob dari Kolej Matrikulasi Pulau Pinang dengan tajuk Pembentangan Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis dalam Pembelajaran Bermakna Kimia Organik di KMPP. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang diraikan panel-panel penilai serta rakan-rakan penyelidik. Hari ini saya ingin berkongsikan kajian kami bertajuk Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis dalam Pembelajaran Bermakna Kimia Organik di KMPP. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang penyelidik iaitu Yo Guan Tai, Dr. Salwati binti Yaakob, Marina binti Mat Yusof, Muzaidi bin Khalid dan saya sendiri Muhammad Syafi'i bin Ghazali. Ini adalah penyataan masalah untuk kajian kami. 1. Kita lihat pelajar-pelajar kurang mampu menggunakan pengetahuan dan berfikir secara kritikal. Ini disahkan oleh Program for International Student Assessment PISA pada tahun 2010 menyatakan bahawa prestasi pelajar Malaysia jauh ketinggalan. Apa yang kita lihat, ada di antara sekolah atau institusi pendidikan kurang memberi penekanan kepada pembelajaran bermakna seperti memperkembangkan daya pemikiran pelajar. Kita lihat pula persoalan kajian, objektif kajian dan juga kepentingan kajian. Persoalan kajian, sejauh manakah pelaksanaan pengaplikasi KBKK dalam pembelajaran bermakna kimia organik? Dan yang kedua, adakah pembelajaran KBKK berkesan dalam pembelajaran bermakna kimia organik? Kita tengok pula objektif kajian. Apa yang penyelidik inginkan adalah menilai pelaksanaan pengaplikasi KBKK dalam pembelajaran bermakna kimia organik dalam kalangan pelajar SCS dan juga mengenal pasti sama ada KBKK ini berkesan ataupun tidak dalam kalangan pelajar SCS. Apakah kepentingan kajian ini untuk para pendidik? Dia sebagai panduan pelaksanaan KBKK dalam pengajaran kimia organik untuk para pendidik dan juga untuk menambah baik PDP dengan penerapan KBKK. Lihat kepada skop dan batasan kajian. Skop kajian ini meliputi 2 komponen dalam 6C iaitu pemikiran kreatif dan kritis. Kreatif dan kritis adalah sebahagian daripada komponen 6C. Kajian ini melibatkan pelajar aliran sains sistem 4 semester di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang sesi 2021 dan 2022. Kerangka konsep kajian adalah model kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Sumber PPK 2001 dijadikan sebagai asas untuk menghasilkan kerangka konsep kajian. Adalah model KBKK yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur pelaksanaan dan keberkesanan KBKK dalam PDP. Ini adalah tinjauan literature yang daripada Uniata ETAL 2012, Mayers 2014 dan juga Hamdan ETAL 2015. Kita lihat kepada metodologi kajian. Kajian ini adalah kajian tinjauan yang menggunakan kaedah penyelidikan bukan eksperimental. Responden kajian ini terdiri daripada 78 orang pelajar aliran sains sistem 4 semester Kolej Matrikulasi Pulau Pinang. Seramai 24 pelajar lelaki dan 54 orang pelajar perempuan terlibat dalam kajian ini. Instrumen kajian menggunakan soal selidik skala Likert 5 mata yang terdiri daripada 22 item.
Instrumen ini diadaptasikan dari kajian Chu Fong Peng, Shashapriya Nadaraja 2014. Kami mengukur 3 bahagian, satu bahagian A, satu bahagian B dan satu lagi bahagian C, di mana bahagian A merupakan maklumat demografi pelajar, bahagian B 13 item yang mengukur pelaksanaan KBKK dalam pembelajaran bermakna kimia organik dan bahagian C 9 item yang mengukur keberkesanan KBKK. Analisis data yang kami gunakan adalah SPSS versi 26. Nilai kebolehpercayaan adalah 0.9777. Macam mana kami kumpulkan data? Kami menggunakan soal selidik dalam bentuk Google Form dan kami edarkan kepada pelajar-pelajar SES. Kita lihat kepada dapatan kajian. Min untuk pelaksanaan KBKK adalah 4.4 dan min untuk keberkesanan KBKK adalah 4.2. Untuk nombor 10 dan nombor 12, item yang paling tinggi adalah 4.6 untuk nombor 10, 4.6 untuk nombor 12, di mana nombor 10 pensyarah sentiasa menggalakkan pelajar dalam melibatkan diri di dalam kelas dan nombor 12 pensyarah sentiasa mendorong pelajar untuk bertanya apabila terdapatnya keraguan. Untuk min keberkesanan pula, kita lihat kepada item nombor 8 dan nombor 3 yang mendapat min tertinggi iaitu 4.5 dan 4.4. Untuk keberkesanan, pelajar menyatakan dia dapat meningkatkan kemahiran berfikir dan juga kemahiran berfikir ini boleh membantu mereka menyelesaikan masalah dengan cepat. Untuk kesimpulan dan cadangan, apa yang boleh dikatakan di sini? Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa pembelajaran kimia organik dalam kalangan pelajar SES adalah berasaskan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis. Dan untuk cadangan, saya mengharap dan mengalu-alukan supaya pihak pengurusan sentiasa melaksanakan tinjauan pelaksanaan 6C dalam kalangan pendidik supaya ia selaras dengan matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menerapkan 6C kepada pelajar dan juga para pendidik. Apakah itu 6C? 6C adalah critical thinking, creativity, character, citizenship, collaboration dan juga communicative. Sekian, terima kasih dari kami, Kolej Matrikulasi Pulau Pinang.
Majlis kita diteruskan dengan pembentangan ke-8. Dijemput ketua kumpulannya iaitu Muhammad Fauzi bin Jaafar dari Kolej Matrikulasi Kelantan dengan tajuk Persepsi Pelajar terhadap Pembelajaran Bermakna dalam Kursus Kimia di Kolej Matrikulasi Kelantan. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Fauzi bin Jaafar, mewakili kumpulan CIA terdiri daripada Siti Fadilah Ayub, Siti Sarah Saifullah dan Zuhaizi Abdullah dari Kolej Matrikulasi Kelantan akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Persepsi Pelajar terhadap Peluang Pembelajaran Bermakna di Kolej Matrikulasi Kelantan. Sebagai pengenalan kepada kajian kami, pembelajaran bermakna merupakan aspek penting yang perlu diterapkan dalam pedagogi pendidikan pada hari ini agar negara dapat menghasilkan warga negara yang kompeten dalam dunia abad ke-21. Penyataan masalah berdasarkan beberapa kajian yang lepas berkaitan dengan masalah pembelajaran bermakna dikemukakan oleh Yan dan Cheng pada 2015, Putih dan Rakan-Rakan pada 2016 serta Noazlin dan Siti Rahimah pada 2019. Objektif kajian kami yang pertama mengenal pasti tahap persepsi pelajar terhadap peluang pembelajaran bermakna di KMKT. Yang kedua mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap persepsi pelajar terhadap peluang pembelajaran bermakna di KMKT berdasarkan program. Dan yang ketiga, mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap persepsi pelajar terhadap peluang pembelajaran bermakna di KMKT berdasarkan pengkhususan. Dua hipotesis, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap persepsi pelajar terhadap peluang pembelajaran bermakna di KMKT berdasarkan program ataupun berdasarkan pengkhususan. Tinjauan literatur, terdapat banyak kajian-kajian lepas yang berkait dengan kajian kami
Antaranya Prensky 2000, laporan Datuk Dr. Amin Senin 2019, Eliza dan rakan-rakan pada tahun 2020 dan Fulan dan Lanworthy pada 2013. Metodologi kajian. Reka bentuk kajian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kaedah deskriptif tinjauan. Kami menggunakan persampelan rawak mudah. Populasi kajian seramai 1,903 orang pelajar program SDS dan SES semester 4 bagi sesi 2021-2022. Responden seramai 400 orang pelajar dari jurusan sains dan perakaunan serta perkhususan yang berbeza. Kami menggunakan soal sidik yang mengandungi dua bahagian, iaitu bahagian A, demografi sampel kajian. Bahagian B, menentukan tahap persepsi pelajar terhadap peluang pembelajaran bermakna yang merangkumi 6 aspek, iaitu penyelesaian masalah kompleks, pemikiran kreatif, komunikasi, kolaboratif, belajar cara belajar dan hubungan dunia nyata. Kebolehpercayaan 0.970. Kami akan menganalisis data menggunakan SPSS versi 22.0. Dapatan kajian. Objektif pertama, berdasarkan jadual 2, skor min bagi item 9 adalah paling rendah iaitu 3.35. Ini berlaku mungkin kerana pada sesi lepas bahagian besar PDP dijalankan secara dalam talian. Bagi dimensi kolaboratif iaitu item 13, skor min adalah paling tinggi iaitu 3.57. Ia berkaitan dengan kerjasama antara pelajar lain dalam melaksanakan tugasan semasa di dalam kelas. Analisis purata skor min keseluruhan sampel bagi item peluang pembelajaran bermakna di KMKT adalah 3.46. Ini menunjukkan purata keseluruhan persepsi pelajar adalah pada tahap tinggi. Jadual 3 menunjukkan dapatan kajian bagi 6 dimensi. Peluang kolaboratif mendapat skor min paling tinggi iaitu 3.55. Manakala dimensi hubungan dunia nyata menunjukkan skor min yang paling rendah iaitu 3.42. Di KMKT terdapat pelbagai peluang yang disediakan bagi memenuhi keperluan tersebut. Contoh objektif yang kedua. Berdasarkan jadual 4, keputusan ujian T-sampel adalah tidak signifikan secara statistik. Keputusan menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap persepsi pelajar SDS dan SDS 4. Skor min bagi pelajar SDS 3.47 dan pelajar SES 4 3.43 adalah hampir sama. Kesimpulannya, peluang pembelajaran bermakna bagi pelajar SDS dan SES 4 adalah sama walaupun tempoh pembelajaran pelajar bagi kedua-dua program ini adalah berbeza. Objektif yang ketiga, berdasarkan jadual 5, ujian ANOVA adalah tidak signifikan. Tidak terdapat perbezaan yang signifikan persepsi pelajar terhadap peluang pembelajaran bermakna berdasarkan pengkhususan. Kesimpulan, peluang pembelajaran bermakna adalah sama walaupun pelajar mengambil pengkhususan yang berbeza. Berdasarkan dapatan, kedua-dua hipotesis nol kajian diterima iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara tahap persepsi pelajar terhadap peluang pembelajaran bermakna di KMKT berdasarkan program ataupun berdasarkan pengkhususan. Perbincangan dapatan kajian yang pertama berdasarkan 6 dimensi peluang pembelajaran bermakna yang diterapkan. Peluang kolaboratif adalah paling tinggi. Ia selari menurut kajian EARN pada 2017. Yang kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap persepsi pelajar program SDS dan pelajar SES 4. Ia selari dengan dapatan Mazli pada 2019. Dan yang ketiga, tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap persepsi pelajar mengikut pengkhususan. Ia selari dengan kajian oleh Zamri dan rakan-rakan pada tahun 2018. Antara cadangan untuk penambahbaikan, yang pertama, peluang pembelajaran bermakna perlu dipertingkatkan lagi di KMKT. Yang kedua, pensyarah perlu meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran. Yang ketiga, alatan digital dan sumber pembelajaran dalam institusi perlu sentiasa ditingkatkan dan ditambah baik. Dan yang keempat, program-program seperti STEM boleh diperluaskan lagi dengan melibatkan lebih ramai pelajar. Secara keseluruhan, kesimpulan pembelajaran bermakna terus
terlaksana di semua institusi agar negara dapat menghasilkan modal insan yang dapat meneraju kejayaan pada masa hadapan. Sekian dulu daripada kumpulan kami. Assalamualaikum.
Kita teruskan lagi sesi hari ini dengan menjemput kumpulan yang terakhir, iaitu kumpulan Sains KMKN, diketuai oleh Dr. Muhammad Syahir bin Muhammad Sunar dari Kolej Mara, akan membentangkan tajuk PBL Kimia via FB TikTok, refleksi pelajar Kolej Mara terhadap pembentukan kemahiran insaniah. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahir bin Muhammad Sunar. Saya Muhammad Syami bin Samsuri. Kami dari Kolej Mara Kuala Nerang Kedah akan membentangkan kertas kajian kami yang bertajuk PBL Kimia via FB TikTok refleksi pelajar Kolej Mara terhadap pembentukan kemahiran insaniah. Sebelum itu kita perlu lihat kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Yang pertama ialah kita nak melahirkan pelajar yang berpengetahuan, berkemahiran berkomunikasi yang baik, kemahiran diri bahasa, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, etika serta rohani dan juga memiliki identiti nasional. Apakah pembelajaran yang berasaskan masalah, iaitu PBL? So, kaedah pembelajaran yang mengaplikasikan pembelajaran aktif, menggunakan pendekatan yang berpusatkan pelajar, kemahiran-kemahiran yang penting, pembelajaran sepanjang hayat seperti pembelajaran holistik, seterusnya kebolehan melakukan refleksi dan penilaian kendiri. Baiklah, seterusnya kami memilih Facebook dan juga TikTok sebagai medium untuk menjalankan penyelidikan. Baik, kita teruskan kepada metodologi kajian. Yang pertama, kumpulan chemistry PBL via Facebook dan TikTok ini perlu ditubuhkan di mana pelajar akan diminta untuk menyertai kumpulan Facebook masing-masing. Kemudian, proses pembelajaran chemistry PBL via Facebook TikTok ini adalah berdasarkan kepada model pembelajaran teradun media sosial berasaskan kaedah pembelajaran penyelesaian masalah. Berikut adalah 8 fasa PBL via Facebook TikTok, iaitu yang pertama adalah persediaan, di mana pensyarah menerangkan proses pembelajaran, aktiviti pembelajaran, proses penilaian dan juga cara-cara komunikasi menerusi Facebook. Senario permasalahan juga telah diberikan kepada pelajar dengan menggunakan TikTok. Yang kedua ialah fasa di mana kita kenali sebagai mengenal pasti. Pelajar diminta mengkaji situasi masalah, berbincang dan menyenaraikan sebanyak mungkin idea untuk menangani masalah. Yang ketiga ialah fasa analisis. Perancangan untuk bekerjasama, membuat pembahagian tugas, menganalisis masalah dan merancang penyelesaian masalah. Dan fasa yang keempat adalah penyelidikan, di mana pelajar mengkaji, mencari, menyelidik dan mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber. Seterusnya, kita teruskan dengan fasa yang kelima iaitu penghasilan, di mana pelajar dia akan membuat hipotesis berdasarkan maklumat yang telah dikumpulkan, pengetahuan serta pengalaman sedia ada mereka. Seterusnya, fasa yang keenam ialah pengujian hipotesis. Pelajar berbincang dan bertukar-tukar maklumat sebelum maklumat tersebut digunakan untuk pengujian hipotesis. Yang ketujuh ialah analisis. Setiap kumpulan dikehendaki membuat rumusan dan seterusnya mengadakan satu pelaporan yang akan dimuat naik ke dalam Facebook Chemistry PBL. Dan yang terakhir iaitu penilaian. Setiap kumpulan dikehendaki membentangkan hasil kajian mereka terhadap pernyataan masalah yang telah diberi sebelum ini dan mereka dikehendaki membentangkan hasil kajian tersebut dengan menggunakan aplikasi TikTok. Berikut adalah contoh paparan muka hadapan salah satu kumpulan PBL, iaitu kumpulan chemistry PBL dan juga aplikasi TikTok yang telah digunakan. Baiklah, kita teruskan dengan dapatan kajian dan perbincangan. Untuk pengetahuan, pendekatan kajian yang telah digunakan adalah secara mixed method, kuantitatif dan juga kualitatif. Dapatan kajian kuantitatif telah dianalisis secara deskriptif, manakala dapatan kajian kualitatif pula telah dianalisis menggunakan kaedah analisis tema. Berikut adalah dapatan kuantitatif yang telah dianalisis secara deskriptif. Di sini kita dapat melihat konstruk iaitu elemen kemahiran insaniah yang terlibat, iaitu yang pertama penyelesaian masalah, kerja berpasukan dan kepimpinan, berkomunikasi, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat dan juga etika dan nilai moral diri.
Antara konstruk ataupun elemen kemahiran insaniah yang berjaya digarap oleh para pelajar menerusi kaedah PBL via Facebook dan TikTok ini adalah elemen kemahiran insaniah berkomunikasi, iaitu mencatatkan setinggi 77%. Seterusnya, menerusi kaedah kualitatif, kita mendapati atau berjaya membentuk tiga tema utama dan juga dua subtema. Tiga tema utama tersebut ialah keberkesanan aspek komunikasi, melatih kerja berpasukan, dan yang seterusnya yang ketiga ialah kemahiran berfikir secara kritis. Ini adalah tema yang pertama, iaitu keberkesanan dalam aspek komunikasi. Didapati bahawa majoriti pelajar, iaitu seramai 92 orang pelajar, telah menyatakan bahawa kaedah PBL via Facebook, TikTok ini telah berjaya menunjukkan keberkesanan dari segi komunikasi sesama pelajar. Seterusnya, tema yang kedua iaitu melatih kemahiran kerja berpasukan. Subtema yang pertama ialah memupuk kemahiran kepimpinan. Kita dapat lihat bahawa salah seorang ketua kumpulan daripada kumpulan Fokus 1 telah memberitahu bahawa beliau telah mendapat pengalaman yang sangat bernilai dari segi leadership ataupun kepimpinan. Seterusnya, subtema yang kedua ialah mengikut arahan ketua kumpulan, di mana kita dapati ahli biasa dalam suatu kumpulan itu akan mendengar, mematuhi dan seterusnya melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh ketua kumpulan. Tema yang ketiga iaitu tema yang seterusnya adalah meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis. Kita dapati bahawa PBL via Facebook, TikTok ini berjaya meningkatkan kemahiran berfikir secara kritis dalam kalangan pelajar dengan seramai 82 orang pelajar telah memberikan kenyataan berkaitan dengan tema yang ketiga ini. Sebagai kesimpulan, kaedah PBL via Facebook, TikTok ini sebenarnya telah berjaya membantu pelajar dalam meningkatkan kemahiran berkomunikasi secara berkesan. Aktiviti perbincangan dan perkongsian lebih mudah dilaksanakan menerusi Facebook group, manakala hasil kerja akhir pelajar tersebut boleh dihantar dalam bentuk video TikTok, yang mana ini akan meningkatkan kreativiti dan juga daya kerja perpasukan atau perkumpulan mereka. Sekian dahulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bunga dedak di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Tahniah kepada pembentang di atas perkongsian mereka sebentar tadi. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pembentang yang telah menyampaikan hasil kajian mereka tadi. Maka berakhirlah sudah sesi kita pada pagi ini. Majlis akan berehat sebentar dan akan bersambung lagi pada sesi seterusnya pada jam 2:30 petang. Sekian, terima kasih.